Vertigo adalah satu keadaan di mana pesakit merasakan keadaan sekeliling mereka itu berpusing ataupun dia merasakan dirinya sendiri berpusing padahal mereka tidak bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Dr. Ikram. Pada video kali ini saya akan ceritakan mengenai penyakit vertigo, iaitu punca dan penyebab dan juga rawatan mengenai vertigo. Jom kita saksikan. Macam saya cakap di awal video, vertigo adalah spinning sensation, iaitu terasa berpusing. Ianya berbeza dengan keadaan pening kepala yang biasa. Jika pening kepala yang biasa, badan akan terasa ringan, melayang, berpinar dan terasa hendak pengsan. Tapi bila vertigo ini terjadi, pesakit biasanya sukar nak berjalan dan juga nak balance pun akan terasa susah. Sebelum saya pergi lebih lanjut, kita kena tahu yang keseimbangan badan ini dikawal oleh 3 sistem utama. Iaitu yang pertama iaitu mengenai visual system, iaitu sistem penglihatan. Yang kedua iaitu musculoskeletal system, sistem tulang dan juga otot. Dan juga yang ketiga iaitu vestibular system, iaitu bahagian telinga dalam. Signal daripada tiga-tiga bahagian ini akan dihantar ke otak dan otak akan menganalisis ketiga-tiga sistem ini dan akan menyeimbangkan badan. Jika mana-mana salah satu sistem ini terjejas, visual, musculoskeletal, vestibular, ianya boleh mengakibatkan keseimbangan juga terjejas. Melalui sistem keseimbangan badan ini, kita boleh bahagikan vertigo kepada 2 jenis, iaitu yang pertama central vertigo, yang kedua peripheral vertigo. Bagi central vertigo, yang terjejas adalah di bahagian otak, iaitu di bahagian brainstem dan juga cerebellum. Jadi penyakit yang terlibat yang boleh mengakibatkan central vertigo ialah seperti stroke, tumor, migraine, multiple sclerosis dan juga apa-apa trauma di bahagian leher ataupun kepala. Benda ini semua ataupun penyakit ini semua boleh mengakibatkan central vertigo. Bagi peripheral vertigo pula, ianya adalah gangguan di bahagian telinga dalam. Penyakit yang pertama iaitu vestibular neuritis, iaitu keradangan di vestibular nerve, di mana vestibular ini adalah penghubung di antara telinga dan juga otak. Bila jalan penghubung ini adalah rosak, jadi vertigo boleh terjadi. Penyakit kedua iaitu labyrinthitis, iaitu keradangan di bahagian labirin, iaitu salah satu struktur di dalam telinga dalam. Yang ketiga iaitu Meniere's disease, iaitu bendalir di dalam telinga dalam terlebih daripada biasa. Dan penyakit ini akan membuatkan seseorang itu mengalami vertigo dan ada simptom lain iaitu seperti telinga berdesing, kurang pendengaran dan sebagainya. Dan penyakit keempat, dan ini adalah paling common berlaku, iaitu benign paroxysmal positional vertigo. Selain terasa vertigo iaitu keadaan berpusing-pusing, pesakit juga akan komplain akan terasa loya, muntah-muntah dan juga sakit kepala. Dan bila berjalan, mungkin keadaan mereka itu tidak berapa stabil dan keadaan ini akan menjadi makin teruk sekiranya kepala itu digerakkan ataupun bila berpusing. Dan bila kita tengok di dalam mata, keadaan di mana kita panggil sebagai nystagmus, iaitu keadaan mata yang bergerak ke tepi. Saya akan letakkan video nanti. Bagi rawatan vertigo, doktor akan tentukan ataupun kenal pasti vertigo yang mana, sama ada central ataupun peripheral vertigo. Dan rawatan yang diberikan adalah bergantung kepada central ataupun peripheral vertigo. Mungkin doktor akan berikan ubat anti vertigo, iaitu vestibular blocking agent. Contoh ubat berkenaan ialah beta-histin ataupun beta-sert. Dan juga ubat-ubat daripada grup lain, contohnya antiemetik, antihistamin dan juga lain-lain. Bagi benign paroxysmal positional vertigo, ada prosedur special yang boleh membantu keadaan ini. Prosedur ini kita namakan sebagai Epley maneuver. Bagi prosedur ini, kepala dipusing kepada bahagian yang pening dan pesakit akan baring secara cepat. Hold 1 minit.
Pusing kepala ke kepala yang tidak sakit dan biarkan selama 1 minit. Selepas itu, irinkan badan. Last kali, bangun. Dalam kebanyakan kes, Epley Maneuver ini boleh membantu pesakit untuk meringankan gejala vertigo. Dan yang terakhir, pesanan saya jika berlakunya serangan vertigo. Yang pertama, jika dalam keadaan berdiri tegak, terus duduk ataupun baring dan jangan teruskan keadaan berdiri. Ianya sangat bahaya kerana ia boleh mengakibatkan kehilangan keseimbangan badan dan boleh mencederakan keadaan diri sendiri. Yang kedua iaitu minta pertolongan dari orang sekitar. Kebiasaannya, semasa serangan, pesakit akan terasa sangat pening. Jadi, cuba minta tolong dengan orang sekeliling. Sekian sajalah buat kali ini. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan berguna untuk anda boleh tekan like kepada video ini dan subscribe kepada channel ini. Last sekali, saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.